Meneroka Peribahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Balkish binti Mak Jurik dan nombor matriks AA191991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah Nadia binti Maspur, nombor matrik AA192006. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Amisha Nabila binti Jaafar, nombor kad matrik AA191384. Kami bertiga daripada Pusat Pengajian Diploma Teknologi Maklumat. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, sebelum kami meneruskan pembentangan projek tahun air ini, saya mewakili seluruh ahli kumpulan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zuraida binti Ibrahim, iaitu penyelia kami yang banyak memberi tunjuk ajar dan membantu dalam menjayakan pembangunan projek tahun air kami. Selain itu juga, tidak dilupakan kepada para panel dan Pusat Pengajian Diploma Universiti Tun Sri Malaysia atas sokongan yang diberikan sepanjang proses projek ini dilaksanakan. Serba sedikit berkenaan pengenalan projek tahun akhir kami yang berasaskan multimedia. Pertama sekali, mengapa kami ingin membangunkan aplikasi ini? Kami dapati bahawa penggunaan peribahasa Melayu telah didedahkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Melayu sejak di sekolah rendah lagi. Walau bagaimanapun, melalui penelitian kami, penggunaan peribahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah rendah dalam konteks aktiviti harian dan penulisan semakin menurun. Di samping itu, suasana sesi pembelajaran yang tidak menarik juga telah menyebabkan berlakunya penurunan minat dan kecenderungan di kalangan pelajar dalam mempelajari peribahasa Melayu. Seterusnya, pada masa kini, pendidikan melalui aplikasi menjadi semakin meluas. Hal ini kerana disebabkan oleh pemodenan teknologi kini yang telah mula menjadi pilihan para pengajar, terutamanya dalam penggunaan aplikasi e-pembelajaran, di mana aplikasi ini banyak memberi impak positif dalam memastikan proses pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih menarik dan efisien. Oleh yang demikian, ia telah membuka ruang untuk kami dalam membangunkan satu aplikasi yang diberi nama Meneroka Peribahasa, iaitu satu aplikasi yang berasaskan permainan dan pembelajaran peribahasa Melayu sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6. Tujuan utama aplikasi ini dibangunkan adalah supaya kami dapat menarik lagi minat para pelajar dalam mempelajari peribahasa Melayu dengan lebih mendalam. Objektif utama kami bagi membangunkan aplikasi ini adalah untuk mewujudkan aplikasi pembelajaran peribahasa Melayu yang berasaskan permainan, di mana aplikasi ini mampu menarik minat pelajar dan anak muda masa kini. Selain daripada itu, objektif kami juga adalah untuk meningkatkan kesedaran pelajar dalam mengetahui kepentingan peribahasa Melayu. Tambahan pula, pelajar dapat memantapkan lagi pemahaman mereka dalam pembelajaran peribahasa Melayu yang dipelajari ketika di sekolah. Akhir sekali, skop projek kami berfokuskan kepada pelajar sekolah rendah, iaitu pelajar tahun 1 sehingga pelajar tahun 6. Saban hari, penggunaan peribahasa Melayu semakin dilupakan dalam menyampaikan nasihat, teguran, peringatan secara kiasan atau pensindiran. Perkara ini dapat dibuktikan oleh Nur Hashimah dan Junaini 2010 melalui penyelidikan yang telah dijalankan ke atas 1,523 orang remaja dari seluruh Malaysia bagi mengenal pasti tahap penguasaan peribahasa mereka. Didapati bahawa sebanyak 60% iaitu bersamaan seramai 894 orang pelajar gagal menguasai kemahiran peribahasa Melayu. Penyelidikan tersebut membuktikan penguasaan peribahasa Melayu masih lemah dan perlu diberi perhatian yang serius.
Bagi membangunkan aplikasi meneroka peribahasa, metodologi yang digunakan adalah model GDLC atau dikenali sebagai model Game Development Life Cycle. Model ini digunakan untuk menunjukkan proses pembangunan aplikasi permainan dari awal hingga ke akhir. Berdasarkan kajian, kami mendapati bahawa kaedah ini merupakan kaedah yang paling sesuai untuk membangunkan aplikasi meneroka peribahasa. Terdapat 7 fasa di dalam model GDLC, iaitu yang pertama ialah fasa perancangan, yang kedua ialah fasa praproduksi, yang ketiga ialah fasa produksi, yang keempat fasa pengujian, yang kelima fasa prapelancaran, yang keenam fasa pelancaran dan akhir sekali ialah fasa ketujuh, iaitu fasa pasca produksi. Pada fasa yang pertama iaitu fasa perancangan, kami membincangkan mengenai projek dari segi konsep yang akan dibina, anggaran yang diperlukan, skop dan tugas kerja ahli kumpulan, siapakah sasaran pengguna aplikasi kami dan menentukan platform atau perisian yang akan digunakan untuk membangunkan projek ini. Seterusnya, bagi fasa kedua iaitu fasa praproduksi, kami mula menyusun idea untuk membina jalan cerita projek dan menentukan keupayaan teknologi kami. Kami merangka prototipe dan jadual untuk melaksanakan projek tersebut. Di sini juga kami perlu memastikan setiap visual selaras dengan apa yang disusun dalam fasa perancangan. Akhir sekali, pada fasa praproduksi, kami menyiapkan papan cerita, paparan antarmuka dan elemen yang akan digunakan di dalam permainan. Semasa fasa ketiga iaitu fasa produksi, kami mula merancang watak karakter dan menambah baik dari masa ke semasa untuk melihat dengan tepat bagaimana pergerakannya di dalam aplikasi. Reka bentuk audio juga perlu berfungsi dengan baik agar sentiasa selaras dengan pergerakan karakter apabila berjalan atau bergerak supaya kedengaran asli. Di dalam fasa ini, kami perlu menulis kod arahan untuk menghidupkan setiap fungsi bahagian di dalam permainan. Kami juga perlu memastikan supaya gerak kerja sentiasa berjalan dan pembangunan aplikasi sering dikemaskini supaya projek dapat diselesaikan dengan jayanya mengikut masa yang ditetapkan. Seterusnya, untuk fasa pengujian, iaitu fasa yang keempat, kami akan menyemak aplikasi dengan mengenal pasti fungsi serta masalah yang terjadi. Kemudian, kami akan mengubahnya untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar. Setiap ciri dan fungsi dalam permainan perlu diuji untuk kawalan kualiti. Jika aplikasi tidak diuji dari setiap aspek secara menyeluruh, maka ianya tidak boleh dirilis kepada pengguna. Fasa pengujian perlu dilakukan berulang kali sehingga mendapat hasil yang memuaskan. Untuk fasa prapelancaran, iaitu fasa yang kelima, kami akan menerbitkan aplikasi kami kepada halayak tertentu, iaitu kepada penyelia projek kami, kepada senior dan kepada beberapa kenalan rapat untuk mendapatkan maklum balas mereka. Daripada situ, kami akan mengetahui kelemahan aplikasi yang dibangunkan dan memperbaikinya serta menjana petunjuk yang lebih berkualiti sebelum kami melancarkannya secara meluas. Seterusnya, untuk fasa yang keenam iaitu fasa pelancaran, ianya lebih kepada penggilap dan pelepasan terakhir mengenai aplikasi kami untuk halayak yang boleh mencubanya di platform yang tersedia. Aplikasi ini akan digunakan oleh pengguna di situasi kehidupan sebenar seperti guru sekolah rendah untuk menguji fungsi dan kelancaran dalam penggunaannya. Dengan menggunakan kaedah ini, kami akan memperoleh perspektif dalam mengenal pasti kelemahan projek atau kepuasan hati pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Akhir sekali, untuk fasa yang ketujuh, iaitu fasa pasca produksi, ianya merupakan fasa terakhir berkenaan maklum balas dan laporan mengenai aplikasi kami dari halayak ramai. Maklum balas pengguna akan menentukan apakah tujuan dan objektif projek kami dapat dicapai. Bahasa pengaturcaraan yang digunakan dalam membangunkan projek tahun AI ini adalah kami menggunakan bahasa pengaturcaraan C#. C# digunakan untuk membuat pengekodan bagi fungsi dan pergerakan yang terdapat di dalam aplikasi meneroka peribahasa. Dalam menjayakan projek tahun AI ini, beberapa perisian dan perkakasan telah kami gunakan. Ia termasuklah Unity, Adobe Photoshop dan aplikasi InShot. Bagi perkakasan yang kami gunakan dalam membangunkan aplikasi ini ialah dengan menggunakan komputer riba, iaitu komputer riba jenis HP 14 Ryzen, Acer Nitro 5,
Dan akhir sekali adalah Acer Aspire 3. Ini merupakan halaman utama aplikasi Meneroka Peribahasa. Di dalam halaman utama aplikasi ini, terdapat 7 butang, di mana butang pertama iaitu butang koleksi peribahasa. Butang koleksi peribahasa ini akan membawa pengguna kepada jenis-jenis peribahasa. Di sini, terdapat butang kembali sekiranya pengguna ingin ke halaman utama. Apabila pengguna menekan salah satu butang di sini, ia akan membawa pengguna kepada maksud dan contoh jenis peribahasa tersebut. Sebagai contoh, pengguna menekan butang simpulan bahasa. Pertama sekali, pengguna akan lihat paparan antarmuka maksud simpulan bahasa, dan untuk ke paparan antarmuka contoh-contoh simpulan bahasa, pengguna perlu menekan butang seterusnya. Ini adalah contoh-contoh simpulan bahasa. Pengguna perlu menggerakkan pemegang tersebut bagi melihat contoh seterusnya. Di dalam contoh ini, kami sertakan juga maksud dan contoh ayat bagi meningkatkan lagi kefahaman pengguna. Untuk memudahkan pengguna boleh menekan butang seterusnya jika pengguna ingin ke jenis peribahasa yang seterusnya. Selain itu juga, pengguna juga boleh menekan butang kembali untuk memilih sendiri jenis peribahasa yang ingin dipelajari. Seterusnya adalah butang permainan. Sekiranya pengguna menekan butang permainan, pengguna akan dibawa ke paparan antarmuka permainan, di mana di sini pengguna boleh memilih sama ada ingin bermain di permainan 1, iaitu teka peribahasa berdasarkan gambar, atau permainan 2, teka peribahasa berdasarkan situasi. Permainan yang kami sediakan di dalam aplikasi ini adalah berbentuk platformer 2D. Sebagai contoh, pengguna menekan butang permainan 1. Pengguna akan memasuki paparan antarmuka arahan permainan 1, dan sekiranya pengguna sudah bersedia, pengguna perlu menekan butang mula, dan sekiranya pengguna ingin kembali ke halaman permainan, pengguna boleh menekan butang kembali. Di dalam permainan ini, pemain perlu mengumpul 9 petunjuk yang mewakili kanta. Pemain perlu mengumpul ke semua petunjuk sebelum memasuki halaman kuis pada akhir permainan ini. Di paparan antarmuka ini, terdapat butang berhenti seketika, di mana di sini pengguna boleh meneruskan permainan atau kembali ke halaman permainan. Sekiranya pemain selesai mengumpul ke 9 petunjuk, pemain akan berjumpa dengan satu portal dan mereka perlu memasuki portal tersebut untuk menjawab soalan kuis. Di dalam soalan kuis ini, mereka perlu menekan jawapan yang betul berdasarkan pada gambar yang diberikan, dan setelah selesai menjawab kuis, paparan antarmuka ini akan dipaparkan. Dan seterusnya adalah butang kuis. Apabila pengguna menekan butang kuis ini, pengguna boleh memilih untuk menjawab kuis secara terus tanpa bermain di permainan yang disediakan. Pengguna juga boleh memilih sama ada ingin menjawab kuis 1 atau kuis 2. Sebagai contoh, pengguna menekan butang kuis 1 iaitu teka peribahasa berdasarkan gambar. Pengguna boleh terus menjawab kuis tersebut, dan sekiranya pengguna ingin kembali ke halaman kuis, pengguna boleh menekan butang kembali. Seterusnya adalah butang maksud peribahasa, di mana ia akan memaparkan maksud peribahasa. Dan untuk kembali semula ke halaman utama, pengguna perlu menekan butang seterusnya. Di dalam aplikasi Meneroka Peribahasa, kami juga menyediakan satu butang I. Butang I ini mewakili butang informasi, di mana ia akan memaparkan nama pembangun dan nama penyelia kami. Di sebelah butang informasi, kami juga menyediakan butang suara. Sekiranya pengguna ingin suara latar aplikasi dimatikan, pengguna perlu menekan butang suara untuk mematikannya. Dan sekiranya pengguna ingin suara latar aplikasi dimainkan semula, pengguna perlu menekan butang suara tersebut. Dan akhir sekali, sekiranya pengguna ingin keluar daripada aplikasi Meneroka Peribahasa, pengguna perlu menekan butang keluar dan mesej ini akan dipaparkan, dan pengguna perlu menekan butang ya, dan pengguna akan terkeluar daripada aplikasi Meneroka Peribahasa. Secara keseluruhannya, penggunaan aplikasi Meneroka Peribahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu membolehkan pelajar dalam meningkatkan pemikiran dan kekreatifan bangsa Melayu itu sendiri. Selain daripada itu, aplikasi ini dapat memberikan manfaat kepada para pelajar. Tambahan pula, situasi COVID-19 yang agak mencabar ini, kebanyakan pelajar akan menghadapi pembelajaran secara dalam talian sahaja. Dengan adanya lebih banyak penggunaan aplikasi yang berasaskan permainan dan pembelajaran di dalam bidang pendidikan, ia mampu meningkatkan kualiti aktiviti pembelajaran.
Diharapkan juga bahawa aplikasi Meneroka Peribahasa ini dapat membantu dan memudahkan proses pembelajaran pelajar sekolah rendah dari tahun 1 sehingga tahun 6. Kami juga berharap agar aplikasi ini menjadi pilihan pelajar dalam jangka masa panjang sekaligus dapat menyelesaikan sebahagian daripada permasalahan yang dibangkitkan serta memenuhi objektif projek ini. Akhir sekali, sebelum kami akhiri pembentangan projek diploma ini, saya mewakili ahli kumpulan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel yang sudi meluangkan masa untuk menilai projek tahun akhir kami. Serta tidak dilupakan juga kepada Dr. Zuraida selaku penyelia yang banyak membimbing kami dalam menjayakan aplikasi Meneroka Peribahasa ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.